Assalamualaikum, salam sejahtera, Cikgu Nan kembali lagi. Dalam video pada kali ini kita akan membincangkan pelajaran matematik tambahan. Kita akan melihat bagaimana pembezaan yang digunakan untuk menentukan titik lekuk balas, iaitu titik maksimum dan minimum. Jom kita belajar. Dalam pelajaran ini kita akan tengok pelajaran pembezaan berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan titik lekuk balas yang terdiri sama ada titik maksimum ataupun minimum. Sebelum kita melihat pada pelajaran titik lekuk balas ini, kita buat sedikit ulang kaji berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan pembezaan. So, apabila kita ada suatu fungsi y sama dengan fx, kita boleh lakukan pembezaan ataupun kita namakan sebagai terbitan pertama, kadangkala dikenali sebagai dy per dengan dx, iaitu kita bezakan fungsi y terhadap x. Dan pembezaan terbitan pertama ataupun dy dx ini kita boleh takrifkan juga sebagai keturunan tangent bagi suatu titik di atas graf ataupun fungsi berkenaan. Jadi sekiranya kita lakukan pembezaan, kita boleh dapatkan keturunan tangent. Contohnya, sekiranya kita ada y sama dengan x kuasa 2 tolak 6x, pembezaan terbitan pertama ataupun dy per dengan dx-nya ialah, cuba terus gunakan formula, kita akan dapat 2x tolakkan dengan 6. Dan menggunakan terbitan pertama ini, kita boleh mendapatkan nilai keturunan bagi tangent pada sesuatu titik. Katakan kita ada satu titik, katakan titiknya x adalah 1. Kalau x adalah 1, kita nak tahu koordinat bagi y, kita gantikan 1 di sini. 1 tolak 6, kita dapat negatif 5. So, titik ini berada di atas graf bagi fungsi x kuasa 2 tolak 6x. Jadi, keturunan tangent pada titik ini kita boleh perolehi dengan menggantikan nilai x ke dalam terbitan pertama ini. Jadi, untuk titik ini x sama dengan 1, maka keturunan tangent adalah sama dengan 2 darab 1 tolakkan dengan 6. Kita akan dapat negatif 4. Maknanya pada titik ini keturunan tangent adalah negatif 4. Selain daripada terbitan yang pertama, kita juga boleh membuat terbitan yang kedua. Terbitan yang kedua bermaksud kita membezakan fungsi dy per dengan dx ini ataupun terbitan pertama ini. Jadi kalau kita lihat dalam contoh ini, y sama dengan x kuasa 2 tolak 6x, dy per dengan dx adalah 2x tolak 6. Sekiranya kita nak mendapatkan terbitan keduanya, ditulis sebagai d kuasa 2y per dx kuasa 2. Bermaksud kita bezakan sebanyak 2 kali. Jadi kita bezakan ke atas dy per dengan dx. Jadi apabila kita ada 2x tolak 6, kita bezakan 2x, kita akan dapat 2. Bezakan negatif 6, kita akan dapat 0. Jadinya d kuasa 2y per dengan dx kuasa 2 sama dengan 2. So, cikgu harapkan para pelajar boleh faham apa yang dimaksudkan dengan perbezaan tadi dan juga apa yang dimaksudkan dengan terbitan yang kedua. Sekarang kita akan masuk pada pelajaran kita pada kali ini. Kita ingin melihat apa yang dimaksudkan dengan titik lekuk balas. Cikgu menggunakan fungsi kuadratik kerana para pelajar telah biasa dengan fungsi ini. Bagi fungsi kuadratik, ya, bentuk graf yang kita akan perolehi adalah bentuk U ataupun bentuk N. Katakan kita ada suatu titik di sini, cikgu panggil dia XA. Ini adalah merupakan garis tangent
pada titik ini. Dan kalau perhatikan keturunan bagi tangent ini adalah dy per dengan dx, dia adalah bernilai negatif. Sementara pada titik ini, perhatikan di bahagian ini, graf ini seolah-olah berkurang, nilai x dia berkurang, nilai x bertambah, sementara nilai y dia berkurang dan kemudian dia berpatah balik ke atas. So, titik ini kita kenali sebagai titik lekuk balas. Dan perhatikan pada titik lekuk balas ini adalah garis tangentnya. Perhatikan bahawa dy per dengan dx adalah sama dengan kosong. Garisnya adalah mengufuk. Dan perhatikan pada titik ini pula, ini adalah tangent, dan pada titik xb ini dy per dengan dx dia ataupun keturunannya adalah positif. Jadi sekiranya kita mendapati bahawa pada titik lekuk balas yang mempunyai keturunan kosong itu, bagi titik yang sebelumnya keturunannya bernilai negatif, kemudian yang selepasnya bernilai positif, maka titik lekuk balas ini adalah merupakan titik minimum. Sekarang perhatikan dalam kes ini adalah merupakan graf kuadratik di mana nilai A-nya adalah negatif. So, bentuk am bagi persamaan kuadratik ax kuasa 2, ini fungsi kuadratik, ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Ini bentuk graf yang kita akan perolehi. Sekiranya nilai A-nya adalah negatif, ini bentuk graf yang kita perolehi. Perhatikan bahawa titik ini merupakan titik lekuk balas di mana cirinya masih sama, dy per dengan dx sama dengan kosong. Sementara pada titik yang berada di atas graf ini, tetapi sebelum daripada titik lekuk balas, perhatikan ini adalah tangentnya. Kita dapati keturunan tangentnya adalah positif. Dan bagi titik ini yang berada selepas daripada titik lekuk balas ini adalah tangentnya. Kita dapati dy per dengan dx ataupun keturunan tangentnya adalah negatif. Perhatikan pola ataupun pattern keturunan daripada positif, kosong, kemudian menjadi negatif. Ini menunjukkan bahawa titik ini adalah merupakan titik maksimum. Jadi ini adalah cara bagaimana untuk kita menentukan titik lekuk balas, iaitu titik lekuk balas mempunyai keturunan tangentnya kosong, dan untuk kita mengenal pasti sama ada titik lekuk balas itu merupakan titik maksimum ataupun minimum, kita boleh melihat pattern keturunan tangentnya. Kalau daripada negatif jadi kosong, kemudian positif, itu merupakan titik minimum. Sekiranya daripada positif menjadi kosong pada titik lekuk balas, kemudian bagi titik selepasnya dia adalah negatif, itu menunjukkan dia adalah titik maksimum. Selain daripada itu, kalau sekiranya para pelajar masih ingat, untuk kita menentukan sama ada graf kuadratik itu mempunyai titik maksimum ataupun minimum, kita boleh lihat pada nilai A. Sekiranya A positif, kita tahu bentuk dia U, maka dia akan mempunyai titik minimum. Sekiranya nilai A adalah negatif, bentuk graf yang kita perolehi adalah N, dia akan ada titik maksimum. Selain daripada itu, ada satu lagi cara bagaimana untuk kita menentukan sama ada titik itu merupakan titik maksimum ataupun minimum, dengan cara kita mengenal pasti terbitan kedua, d kuasa 2y per dx kuasa 2. Sekiranya d kuasa 2y per dx kuasa 2 bernilai positif, maka titik itu ataupun titik lekuk balas itu adalah merupakan titik minimum. Sebaliknya, sekiranya d kuasa 2y per dx kuasa 2 lebih kecil daripada kosong ataupun negatif, maka titiknya adalah titik maksimum. Sekarang juga akan tunjukkan kepada para pelajar satu contoh soalan berkaitan dengan titik lekuk balas ini. Cari koordinat titik lekuk balas bagi lengkung
fungsi y sama dengan x kuasa 2 tambah 6x. Seterusnya, tentukan sama ada titik itu adalah titik maksimum ataupun minimum. Jadi, dalam soalan ini, kita perlu mengenal pasti titik ataupun koordinat yang merupakan titik lekuk balas. Seterusnya, kita perlu mengenal pasti sama ada titik itu adalah titik maksimum ataupun minimum. Okey, fungsi yang kita ada adalah y sama dengan x kuasa 2 tambah 6x. Sebelum kita tunjukkan kaedah pembezaan, kalau para pelajar perhatikan, ini adalah fungsi kuadratik. Kita tunjukkan menggunakan kaedah fungsi kuadratik lebih dahulu. Perhatikan, nilai A-nya adalah positif, bentuk grafnya adalah U, maka dia mempunyai satu titik minimum. So, menggunakan pengetahuan para pelajar berkenaan dengan fungsi kuadratik, cara untuk mendapatkan titik maksimum ataupun minimum adalah melengkapkan kuasa 2. Buat cara ringkas sahaja. So, ini adalah merupakan bentuk melengkap kuasa 2 bagi fungsi kuadratik ini. Daripada sini, kita akan dapat titiknya adalah titik minimum. Koordinat titik minimumnya adalah apabila di sini kosong, so x sama dengan negatif 3. Dan nilai minimum ini apabila nilai x negatif 3, sini dah jadi kosong, nilai y-nya adalah 9. Jadi, ini adalah merupakan titik minimum bagi fungsi ini. Okey, sekarang kita akan menyelesaikan soalan ini menggunakan kaedah pembezaan. Kita ada y sama dengan x kuasa 2 tambah 6x. Jadi, kita tahu bahawa terbitan pertama adalah merupakan dy dengan dx merupakan persamaan tangent. Jadi, kita dapatkan apakah dia dy dengan dx. dy dengan dx adalah, bezakan ni kita dapat 2x tambahkan dengan 6. Untuk mencari titik lengkuk balas, titik lengkuk balas adalah apabila dy dengan dx sama dengan 0. Jadi 2x tambah 6 yang sama dengan 0. Jadi x sama dengan negatif 6/2 ataupun 3. Perhatikan apabila x sama dengan negatif 3. Apabila x sama dengan negatif 3, untuk dapatkan nilai y, gantikan dalam fungsi asal, iaitu negatif 3 kuasa 2. Kita akan dapat 9 tambahkan dengan 6 darab negatif 3. So, 9 tolakkan dengan 18, kita akan dapat negatif 9. Jadi, dengan sebab itu, koordinat bagi titik lekuk balasnya adalah negatif 3, negatif 9. Seterusnya, kita perlu mengenal pasti sama ada titik ini maksimum ataupun minimum. Menggunakan kaedah pembezaan, kita boleh gunakan lakaran untuk menentukan maksimum ataupun minimum. Jadi, kita perlukan nilai x yang terlibat dan kita perlukan nilai dy dengan dx ataupun kecurunan bagi kita melihat pattern. Dan perhatikan, kita akan gunakan nilai x sama dengan negatif 3 kerana apabila x sama dengan negatif 3, nilai kecurunan ataupun dy dx-nya adalah sama dengan 0. So, ini adalah bentuk tangennya mengufuk. Kita pilih satu nilai yang kurang daripada negatif 3, katakan negatif 5. So, apabila x sama dengan negatif 5, kita akan dapati bahawa dy dengan dx gantikan dalam ini. 2 darabkan dengan negatif 5, tambahkan dengan 6, kita akan dapat negatif 4. Dapatkan satu nilai yang lebih besar daripada negatif 3, katakan 0. Kalau kita gantikan 0 dalam dy dengan dx, kita akan dapat 6. So, perhatikan bila x sama dengan negatif 5, kecurunan tangennya bernilai negatif. Bila dia lebih besar daripada negatif 3, kecurunan tangen bernilai positif. Jadi, perhatikan pattern kecurunan negatif, 0, kemudian positif. Ini menunjukkan bahawa titik lekuk balas ini negatif 3, negatif 9 adalah merupakan titik minimum. Jadi, sekiranya
pattern yang kita perolehi sebaliknya, ya, maka kesimpulannya adalah sebaliknya. Satu lagi cara adalah dengan menguji menggunakan terbitan yang kedua. Perhatikan, kita ada dy per dengan dx sama dengan 2x tambah 6. Bila kita dapatkan terbitan kedua, bermaksud kita bezakan sekali lagi, kita akan dapat nilainya adalah 2. Bermaksud nilainya adalah positif. Sekiranya nilai terbitan kedua positif, kita boleh buat kesimpulan bahawa titik lekuk balas itu adalah merupakan titik minimum. Sekiranya terbitan kedua bernilai negatif, titik lekuk balas itu merupakan titik maksimum. Perhatikan, dia adalah terbalik. Kalau positif, dia adalah minimum. Kalau negatif, dia adalah maksimum. Saya harap para pelajar dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Cukup dulu untuk kali ini. Semoga video cikgu ini dapat membantu para pelajar dalam mengikuti pelajaran matematik tambahan SPM. Jangan lupa like dan subscribe channel cikgu untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video yang baru cikgu uploadkan. Jangan takut, jalan terus. Wassalamualaikum, salam sejahtera.